Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan. Baik, mak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, marilah saya perjelaskan dahulu tajuk yang bakal kami kupas pada hari ini. Isu berkaitan tentang darah yang keluar secara putus-putus merupakan tajuk yang kami akan bentang. Baik, permasalahan ini seringkali dibahaskan oleh ulama dahulu dan kini. Hal ini kerana rentetan dan ketidakfahaman dan kekeliruan dalam kalangan kaum wanita. Permasalahan ini bukan sahaja melibatkan golongan remaja perempuan di peringkat sekolah maupun universiti, tetapi juga melibatkan masyarakat awam. Oleh itu, bagi membincangkan topik kita yang cukup menarik, marilah saya perkenalkan dahulu beberapa nama ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 4 orang. Yang pertama, Amla binti Muhammad Lutfi. Yang kedua, Nurul Atira binti Abdul Jalil. Yang ketiga adalah saya sendiri, iaitu Nurul Afifah binti Aziz Saidi. Dan yang terakhir adalah Nur Fazilatul Amal binti Muhammad Khizir. Berbalik kepada isu permasalahan haid kita. Jadi, pada awalnya kita kena tahu apa itu haid. Apa yang dimaksudkan dengan haid dari segi bahasa dan juga istilah. Saya akan terangkan selepas ini. Haid dari segi bahasa bermaksud mengalir, ataupun daripada segi istilah maksudnya darah semula jadi, iaitu darah yang normal yang keluar daripada pangkal rahim seorang wanita yang telah balik dalam keadaan sihat tanpa sebab-sebab tertentu dan telah diketahui waktu bila dia nak keluar. Apa beza fatrah dan juga nafas? Kita lihat kepada fatrah dahulu. Fatrah maksudnya apa? Fatrah adalah keadaan di mana tempoh terputus darah mengalir keluar, namun sekiranya kita meletakkan kapas ke dalam farash dan kelihatan ada tumpukan darah, maka jumhur ulama mengatakan situasi ini adalah dikira haid tanpa ada perselisihan ulama. Okey, kita lihat kepada nafas pula. Nafas adalah tempoh terputusnya darah mengalir keluar dan tidak ada kelihatan kesan darah, ini suci pada kapas setelah dimasukkan ke dalam farash. Maksudnya bila diletakkan kapas ke dalam farash, memang tak ada kesan darah. Namun nafas tersebut akan dikira haid sekiranya memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amla binti Muhammad Lutfi 065482. Saya akan meneruskan isu perbincangan, iaitu pandangan ulama beserta fatwa menurut mufti wilayah persekutuan. Wanita yang melihat darah keluar serta ketika naqah yang berada di antara celah-celah darah dihukumkan haid sekiranya memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah masa naqah yang berada di celah-celah antara darah haid yang keluar tidak melebihi maksimum 15 hari. Kerana apabila darah yang keluar melebihi 15 hari dinamakan istihadah dan ia dihukumkan suci. Manakala yang kedua adalah sekiranya naqah antara celah darah keluar tidak kurang 24 jam dan sekiranya melebihi 24 jam dikira haid. Dan yang ketiga adalah naqah yang berada di antara celah 2 darah. Manakala naqah itu dihukumkan suci sekiranya yang pertama, naqah yang datang pada hari terakhir darah berhenti. Dan yang kedua adalah naqah antara celahan darah yang keluar kurang daripada 24 jam atau dinamakan darah fasad, iaitu darah istihadah. Manakala yang ketiga pula adalah naqah yang melebihi 15 hari, iaitu darah istihadah. Pendapat ulama khilaf, iaitu tidak sah apabila melaksanakan solat, puasa, tawaf, mandi wajib, iaitu pendapat yang muktamad kerana ianya dihukumkan haid sekiranya memenuhi syarat-syaratnya. Manakala sah bagi mazhab Syafi'i bagi ibadah haji dan umrah kerana ia dihukumkan suci. Persoalannya adalah, adakah sah puasa bagi 2 hari darah yang tidak keluar dan adakah perlu kita menggantinya juga? Yang pertama adalah keadaan bulan pertama. Pada waktu itu, wajib mandi dan puasa serta solat bagi mazhab Syafi'i.
Dan sekiranya darah keluar semula di dalam 15 hari, maka tidak sah puasa dan solat, tetapi wajib mengganti puasa sahaja. Manakala sekiranya ia berlaku pada keadaan bulan yang kedua adalah ianya dianggap tempoh haid, iaitu kita tidak boleh berpuasa dan solat menurut Imam Ar-Rafi'i. Kerana bulan pertama menerangkan bahawa naqah adalah masih dalam tempoh haid, maka tidak sah solat dan puasa, tetapi wajib mengganti puasa sahaja. Sekiranya darah tidak keluar dalam 15 hari, maka sah solat dan puasa, tetapi wajib untuk kita mandi dan mengganti puasa dan serta menggantikan solat. Manakala bagi bulan yang kedua adalah menurut pandangan yang kedua, ianya dianggap tempoh suci, iaitu kita wajib mandi, puasa dan solat. Sama seperti keadaan bulan yang pertama, iaitu menurut Imam An-Nawawi. Sekiranya darah keluar semula dalam 15 hari, maka tidak sah solat dan puasa, tetapi wajib mengganti puasa sahaja. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atira binti Abu Jamil, nombor matrik 068869. Jadi, hari ini saya akan membincangkan cara pengiraan tempoh haid dan tempoh suci. Tempoh haid ini terbahagi kepada 3, iaitu minimum, maksimum dan kebiasaan. Tempoh minimum haid sehari semalam iaitu 24 jam. Tempoh maksimum haid ialah 15 hari, 15 malam, dan kebiasaan haid adalah 6 atau 7 hari. Manakala tempoh minimum suci antara 2 haid ialah 15 hari, maksimum suci antara 2 haid ialah tiada haid, dan tempoh suci kebiasaan haid ialah menyempurnakan bagi sebulan selepas haid iaitu 23 atau 24 hari. Darah yang tidak mencukupi 24 jam setelah digabungkan dalam tempoh 15 hari dikenali sebagai darah rosak, iaitu darah fasid, seperti dihukumkan darah istihadah. Oleh itu, darah yang tidak mencapai kadar sekurang-kurang minimum haid iaitu 24 jam tidak boleh dihukumkan haid. Seterusnya, syarat darah yang terputus-putus itu keluar mestilah tidak melebihi 15 hari untuk dikira sebagai darah haid. Jika lebih, maka keseluruhan darah itu adalah darah fasid atau rosak dan bukan darah haid. Berikut disebutkan semua syarat-syarat untuk menjadikan tempoh naqah ialah waktu haid. Yang pertama, masa naqah tidak melebihi 15 hari bersama dengan darah haid. Yang kedua, masa naqah itu mesti termasuk di dalam himpunan tempoh haid yang tidak kurang daripada sehari semalam. Dan yang terakhir sekali, masa naqah itu mesti lebih daripada fitrah yang ada. Fitrah ialah waktu darah tidak keluar, tetapi jika dimasukkan kapas ke bahagian faraj akan ada kesan darah. Waktu fatrah adalah haid tanpa khilaf ulama. Berdasarkan oleh Imam Syafi'i, tempoh minimum haid adalah 24 jam sama ada dalam bentuk darah yang keluar bersambung sehari semalam atau darah keluar bercerai yang digabungkan dengan hari-hari lain. Kiraan tempoh haid pada setiap jam sangat penting untuk menentukan darah yang keluar itu mestilah mencukupi 24 jam untuk dihukumkan sebagai darah haid. Hal ini kerana ia menyebabkan pelaksanaan ibadah seperti solat, puasa, iktikaf, membaca Al-Quran dan sebagainya. Assalamualaikum, saya Nur Fadilati Amal binti Wahab Khadir, nombor matrik 065922 akan memberikan contoh seseorang yang kali pertama menghadapi situasi naqah ataupun haid yang terputus-putus. Jika anda dapat lihat pada rajah, terdapat kalender bulanan seseorang. Berdasarkan kalender itu, seorang wanita ini telah didatangi haid pada hari Isnin jam 8 pagi dan berhenti pada Rabu jam 10 pagi. Darahnya yang terhenti itu pada hari Rabu jam 10 pagi sehinggalah hari Jumaat jam 2 petang dan keluar kembali pada hari tersebut sehingga hari Isnin 2 petang. Untuk situasi ini, darah yang pertama itu merupakan darah haid dan darah yang datang setelah terputus 2 hari itu juga masih lagi haid kerana
ia masih lagi berada dalam tempoh maksimum 15 hari haid. Tempoh naqah daripada jam 10 pagi hari Rabu sehingga jam 2 petang Jumaat juga dihukumkan sebagai haid kerana ia berada di antara haid. Maka tempoh haid wanita ini ialah selama 7 hari 6 jam. Namun begitu, wanita ini perlu mandi wajib untuk mengerjakan solat fardu dan wajib wanita ini berpuasa dalam tempoh naqah tersebut. Hal ini kerana dia terdapat dua kemungkinan. Sama ada darah wanita itu terhenti atau akan datang semula, dan kemungkinan bahawa darah yang terhenti itu lebih kuat kerana asalnya ialah tiada darah dan datangnya darah itu adalah hal yang baru. Ia perkara yang amat pelik sekiranya melarang wanita itu mandi wajib serta menunaikan solat dan puasa kerana tidak ada sebarang halangan untuk wanita itu melakukan perkara tersebut. Okey, jadi peringatan bersama, setiap wanita perlulah mendalami ilmu tentang darah haid secara lebih mendalam supaya tidak berlaku sebarang kekeliruan dan dalam menyempurnakan ibadah. Kesimpulan yang dapat kita ambil daripada isu permasalahan haid ini yang kami bahaskan ini adalah setengah wanita, sebahagian daripada wanita di dalam Malaysia ini lebih cenderung menghukumkan haid sekiranya melihat darah yang keluar daripada pangkal rahim, manakala suci pula bila tak ada darah, bila bersih ataupun nampak daripada sebarang darah. Okay, secara ringkasnya kita dapat lihat yang pertama, sekiranya darah haid kering sebelum sampai tempoh ada kebiasaan dan tidak ada apa-apa kesan darah, mestilah dihukumkan suci. Yang kedua, jika darah keluar sebelum 15 hari, maka tempoh nampak juga dihukumkan sebagai haid menurut mazhab Imam Syafi'i. Baik, yang ketiga, jika berlaku perkara yang sama pada bulan berikutnya, maka di sini ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama berpendapat bahawa hukumnya seperti bulan sebelumnya, iaitu contoh kalau bulan sebelumnya haid, maka bulan ini adalah haid. Macam tu. Dan sebahagian lagi pendapat bahawa hukumnya adalah haid. Okey. Oleh itu, kita sebagai wanita ataupun kita sebagai perempuan, wanita, mestilah kita teliti kiraan tempoh darah pada setiap jam kerana ia melibatkan status hukum haid dan juga ibadah kita. Sekian, terima kasih.